لظى أسرفنا يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به أنا. يا حليم خلقنا بهلك الهلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسير ولا تعسير وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah dan kurnia daripadanya syariat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita pada saat ini akan nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan kita dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa atau ayah-ayah dan saudara-saudaramu menjadi wali, yakni pemimpin atau pelindung, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, yakni pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW tentang bagaimana keperluan dalam hidup kita ni untuk kita memilih memimpin dalam kehidupan. Kata Nabi SAW, salasatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Rajulun mana'abna sabil fadla ma' indahu. Wa rajulun halafa ala sil'atin ba'dal asri. Ya'ni kazilan. Wa rajulun baya'a imaman fa'in a'tahu wafalahu wa in lam yu'tihi lam yafillahu. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada mereka di akhirat kelak. Yakni yang pertama, rajulun mana'abna sabil fadlal ma'i 'indah. Yakni golongan yang menyekat orang-orang di jalanan daripada mendapatkan air. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun halafa ala sil'atin ba'dal asr, yakni kazib. Kata Nabi, golongan yang kedua iaitu golongan yang bersumpah atas sesuatu barang yang bermaksud pendustaan. Dan golongan yang berbai'ah kepada pemimpin
di mana mereka mendapat habuan daripadanya. Ya'ni warajulun baya'a imaman fa in a'tahu wa falahu wa in lam yu'ti lam yafillah. Ya'ni golongan yang ketiga, iaitu golongan yang berbai'ah dengan pemimpin di mana mereka mendapat habuan daripadanya. Jika tidak ada habuan tersebut, maka mereka tidak mentaati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada dua dalil yang mana kita sebutkan sebentar tadi, yang pertama yakni dalil daripada Al-Quran yang menceritakan kepada kita akan betapa pentingnya kita memilih pemimpin. Pemimpin ni bukan suatu perkara yang kecil dalam agama, tidak. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW kata Nabi, apabila kamu keluar untuk bermusafir, pilihlah salah seorang daripada kalian untuk dilantik menjadi pemimpin. Hatta sekalipun ketika mana kita berada di dalam permusafiran, kita digalakkan supaya melantik pemimpin. Ini kan pula di dalam kehidupan seharian kita, tiap-tiap hari untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Perlu untuk kita melantik pemimpin. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah sebentar tadi yang kita bacakan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janganlah kalian melantik ayah-ayah atau bapa-bapa kalian atau saudara kalian untuk menjadi pemimpin sekiranya mereka cenderung kepada kekafiran berbanding kepada keimanan. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita melantik pemimpin yang cenderung kepada perkara-perkara kekafiran. Kalaulah kita tahu polisi yang nak dibawa oleh satu orang pemimpin cenderung kepada perkara-perkara yang mungkar, cenderung kepada perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam, janganlah kita lantik mereka walaupun mereka itu adalah ayah-ayah kita. Walaupun mereka itu adalah saudara-saudara kita sekalipun, tidak dibenarkan kita melantik mereka apabila mereka cenderung kepada kekafiran berbanding daripada keimanan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya mereka itu adalah golongan-golongan yang zalim. Dalam hadis yang kita baca pula sebentar tadi, Nabi SAW sebut, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berpaling daripada mereka di akhirat kelak. Ada 3 jenis golongan. Yang pertama kata Nabi SAW, yakni golongan yang menyekat orang-orang di jalanan daripada mendapatkan air. Orang ketika mana dia nak dapatkan air, air ini adalah suatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Lebih kurang 80% dalam badan kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah air berbanding daripada perkara yang lain. Keutamaan untuk kita mendapatkan air bagi seorang manusia itu adalah perkara yang sangat penting. Lalu Nabi SAW menggariskan satu golongan yang ketika mana mereka ini menyekat manusia daripada mendapatkan air, lalu golongan ini tergolong sebagai golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan menadah muka kepada mereka di akhirat kelak. Allah tak akan berpaling kepada mereka. Hatta Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengalihkan pandangan daripada golongan ini. Kerana mereka antara orang yang menzalimi atas satu manusia yang lain. Yang kedua, kata Nabi SAW, golongan yang mana mereka bersumpah atas sesuatu barang yang bermaksud pendustaan. Atas dunia, dia ni sanggup bersumpah walaupun benda tu dia berdusta. Dia canang cerita dekat orang ketika mana yang dia cakap ni adalah benar, sedangkan perkara itu adalah salah dan bohong. Lalu bersumpah atas perkara pendustaan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berpaling daripadanya sewaktu di akhirat kelak. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpaling daripada seorang manusia yang mana mereka tergolong dalam kalangan golongan
yang ketika mana berbai'ah dengan seorang pemimpin di mana mereka mendapat habuan daripadanya. Ni. Yang mana Nabi SAW bagi tahu golongan atas dunia mereka nak memilih pemimpin tetapi dia akan pilih pemimpin yang bagi habuan dekat dia. Ada satu pemimpin yang nak diangkat menjadi pemimpin, kalau sekiranya saya dilantik menjadi pengurusi jawatan kuasa di dalam perkampungan ini, saya akan pastikan setiap daripada seorang ahli-ahli dalam kampung ni akan mendapat duit daripada saya. Dia menjanjikan suatu perkara yang memberi habuan kepada seseorang, lalu seseorang itu memilih dia menjadi pemimpin asbab kerana habuan tadi. Lalu dia tergolong dalam kalangan golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, yakni Allah akan berpaling daripadanya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada dalil yang kita bacakan sebentar tadi, dapatlah kita mengambil manfaat daripadanya, yakni akan keperluan untuk kita memilih pemimpin. Besok kita semua akan menghadapi satu situasi yang mana kita akan keluar mengundi untuk memilih pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kita keluar rumah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang mengutamakan Islam dalam segala hal dan urusannya. Mudah-mudahan perkongsian tadi memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saya sambung pengajian kita menggunakan kitab Ziarah Alam Barzakh karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan masuk kepada tajuk keutamaan kematian. Kenapa kematian itu perlu diutamakan? Para ulama berpendapat kematian itu bukan bererti berakhir segalanya. Bukan juga kefanaan. Akan tetapi kematian itu hanyalah keterputusan dan keterpisahan ruh dari badan. Yakni pergantian keadaan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ulama sebut dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, mati itu bukanlah bererti pengakhiran dalam hidup. Kita hidup atas dunia ni tak semestinya ketika mana berlaku kematian maka berakhir kehidupan. Tidak. Dalam agama kita, kita diajarkan bagaimana setiap daripada kalangan umat manusia ni kita hidup sampailah ke syurga. Kita nak dalam kehidupan kita, kita menjalani kehidupan di dunia kita ni membuahkan hasil kita, yakni di akhirat, iaitu syurga. Kita kena ingat dalam kehidupan kita di dunia ni kita akan melalui 5 fasa kehidupan. Yang pertama, kita akan hidup di dalam alam rahim. Kita hidup dalam alam rahim mak kita, ibu kita selama lebih kurang 40 minggu ataupun 9 bulan, 10 hari. Kita hidup ketika mana di dalam alam rahim, setelah mana kita hidup di dalam alam rahim, kita akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dan menjalani kehidupan di alam dan fasa yang kedua, yakni alam dunia ataupun alam kefanaan. Kita kena tahu dalam kehidupan kita dan dalam fikiran kita yang mana kalau kita hidup atas dunia, dunia ni adalah suatu benda yang boleh hancur. Kita takkan selamanya boleh hidup atas dunia hari ini. Kalau kita bekerja, kita tak akan boleh rasa kita bekerja sampailah ketika mana satu tahap peringkat ketika mana kita dah tak boleh buat apa atas dunia. Yakni menjelang kematian. Kita hidup atas dunia, kita mencari suatu perkara yang mana perkara itu tak akan boleh habis atas dunia. Tak ada. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang berada di atas dunia, semuanya pasti akan hancur. Kita ada kerja, kerja kita akan hancur. Kita ada harta, harta kita akan hancur. Kita ada pakaian, pakaian kita akan hancur. Kita ada makanan, makanan kita akan hancur. Kita ada rumah, rumah kita akan hancur. Kita ada dunia, dunia kita akan hancur, tuan-tuan dan puan. Yang akan menjadi
keutamaan ketika mana kita berada di akhirat adalah amal ibadat kita untuk membawa kita ke syurga, tuan-tuan. Jangan hari ini kita buat satu amalan ketika mana amalan tu tidak membuahkan hasil kita di akhirat. Jangan. Sebab kita nak setiap daripada amalan kita tu, natijah pengakhirannya adalah syurga. Lalu ketika mana ulama menyebutkan tentang kematian ini, kematian itu adalah perpindahan daripada satu alam kepada alam yang lain. Yakni ketika mana para ulama menyebut daripada alam keduniaan, kita beralih kepada alam dan fasa yang ketiga, yakni alam barzah. Setiap daripada kita akan melalui peristiwa ini dalam kehidupan kita. Kita tak akan terlepas daripada kematian. Hinggalah ketika mana kematian itu pula akan membawa kita kepada fasa dan kehidupan pada alam yang keempat, yakni namanya alam akhirat. Kita hidup di dalam kubur, tuan-tuan dan puan-puan, malaikat akan mempersoalkan kepada kita soalan-soalan yang sudah bocor atas dunia hari ini. Mar rabbuka wa man nabiyuka. Kalau kita tak boleh jawab, tuan-tuan dan puan-puan, meranalah kita di dalam kubur nanti sehinggalah mencapai kepada kehidupan kita pula pada alam yang keempat, yakni alam akhirat. Duduk dalam akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dipersoalkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan setiap daripada amal apa yang telah kita lakukan di hadapan seluruh manusia yang lain. Kata Nabi SAW, ketika mana kalian berada di akhirat nanti, kalian akan melihat seluruh daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala berada dekat sekeliling kita ni. Duduk sebelah kita jin, sebelah kiri kita manusia, depan kita haiwan. Hatta kata Nabi SAW, kita akan berdiri dalam keadaan kita memijak kaki-kaki orang yang lain. Dan orang lain memijak kaki kita di akhirat nanti. Ramai sangat. Tetapi pada saat dan ketika itu, setiap daripada kita akan dipersoalkan seorang demi seorang. Seorang demi seorang, tuan-tuan dan puan. Kita hari ini kalau sebagai contoh, saya bagilah contoh paling mudah. Kita sakit tak sihat, kita pergi ke klinik. Kita pergi ke klinik kesihatan, kita ambil nombor. Ambil nombor nak daftar saja lebih kurang ada 25 lain nombor yang kita kena tunggu untuk pergi daftar. Kita pergi daftar lebih kurang 15 minit kita menunggu, orang panggil untuk kita daftar. Bayar RM1. Kemudian kita pun kena menunggu pula dekat satu ruang, iaitu doktor akan panggil kita. Ada 4 bilik depan kita. Kalau ikut nombor kita, lebih kurang 4 lagi nombor akan dipanggil. Tetapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang untuk menunggu nombor dipanggil tadi mengambil masa lebih kurang 1 jam. Kita duduk 1 jam dekat kursi di bawah aircon, waktu tu lama kita nak menunggu 1 jam. Walaupun 4 nombor nak dipanggil, kita dah merungut. Apalah lambat sangat sistem hospital ni, tak bolehkah bagi cepat sikit? Kita duk kata apalah doktor ni lama sangat duk cek orang lain. Orang lain ramai lagi dekat belakang ni duk menunggu. Kita merungut. Tetapi tuan-tuan dan puan, di akhirat kelak, setiap daripada kita akan seorang demi seorang akan diperlihatkan amalnya sejak daripada dia lahir sampai dia mati di hadapan semua manusia. Berapa lama kita akan menunggu dekat situ, wallahu a'lam. Yang kita tagihkan pada saat dan ketika itu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu alam yang kelima akan kita tempuhi, tuan-tuan dan puan-puan, setelah mana kita melalui alam akhirat adalah alam surga ataupun neraka. Setelah mana kita dihisap di hadapan Allah Ta'ala, maka saat dan ketika itu adalah penentuan ke atas 2 tempat dalam kehidupan kita, yakni pengakhiran. Sama ada kita dimasukkan ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Bilal Ibn Sa'ad dalam sebuah nasihatnya berkata, "Wahai sekalian manusia yang masih hidup, sesungguhnya engkau semua tidak diciptakan untuk sebuah kefanaan, melainkan untuk keabadian. Engkau semua akan berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain.
Tuan-tuan dan puan, bila ketika mana kita dah mati atas dunia, kita akan dimasukkan ke dalam lubang kubur. Di dalam alam barzah tadi, waktu ketika mana dipertanyakan soalan kepada kita, malaikat akan bertanya, yang menjawab itu bukan kita. Kita duk rasa atas dunia hari ini kita boleh jawab. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi soalan bocor, tanya man rabbuka, soalan tu kita boleh jawab hari ini. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tak semayang sekalipun hari ini, tuan-tuan boleh jawab soalan tu atas dunia. Tuan-tuan tak baca Quran pun hari ini, tuan-tuan boleh jawab soalan tu atas dunia. Tanya kawan sebelah, man rabbuka, dia boleh jawab. Tetapi tuan-tuan dan puan, ketika mana kita berada di dalam lubang kubur, soalan itu dipertanyakan, belum tentu kita boleh jawab, tuan-tuan dan puan. Belum tentu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengunci mulut kita, tuan-tuan dan puan. Bila ditanya kepada kita pada saat dan ketika itu, atas dunia apa yang telah kamu lakukan dengan tangan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi? Kita nak jawab, kita buat amal kebaikan, aku banyak bersedekah, sedangkan aku tak pernah buat atas dunia benda-benda tu. Tuan-tuan dan puan, lidah kita dan mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat dan ketika tu tangan kita yang akan bercakap. Kita rasa lidah kita nak sebut aku bersedekah banyak, sedangkan kata-kata kita adalah penipu. Tetapi tangan kita akan bercakap pada saat dan ketika itu, atas dunia aku tak pernah bersedekah. Atas dunia tangan aku ni duk buat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika mana ditanyakan kepada anggota-anggota yang lain, tidak ada satu pun daripadanya akan menipu kepada malaikat. Melainkan yang akan dikatakan itu adalah yang benar-benar belaka. Bagaimana kehidupan kita di akhirat? Kita yang mencorakkan untuk kehidupan kita di akhirat, tuan-tuan dan puan. Bagaimana kehidupan kita di dalam alam barzah nanti? Kitalah yang mencorakkan suatu ketika mana kita berada di atas dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, satu amalan saya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan. Apabila bagaimana kita nak menjadikan kubur kita ni selamat ketika mana kita berada di dalamnya. Yakni Nabi SAW pernah menceritakan satu amalan yang menjadi perkara yang boleh menyelamatkan kita di dalam kubur, yakni bacaan surah Al-Mulk. Bacaan surah Al-Mulk mampu untuk membentengi diri kita daripada terkena siksa dan azab kubur. Dalam satu hadis saya pernah baca sebelum daripada ni, tuan-tuan dan puan. Ketika mana Nabi SAW menceritakan satu orang daripada laki-laki yang mana mati masuk ke dalam lubang kubur. Masuk saja ke dalam lubang kubur, pada saat dan ketika itu turun malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanyakan tentang amalnya. Turun malaikat, waktu mula nak tanya, tiba-tiba terbit satu sinaran cahaya daripada kubur tadi. Keluar satu cahaya, lalu ditanya oleh malaikat, siapa kamu? Lalu dijawab oleh cahaya tadi, aku adalah Al-Mulk. Hari ini kata cahaya tadi, aku nak memberi syafaat kepada orang yang membacanya atas dunia dulu, yakni si mati. Lalu kata malaikat tadi, pergilah kamu naik di atas langit, bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara yang kamu nak lakukan ini. Naik cahaya tadi bertemu kepada Allah, lalu nak minta izin supaya diberikan syafaat kepada si mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan turun cahaya tadi di dalam kubur, berkata kepada malaikat, sesungguhnya Allah telah mengabulkan hajatku. Lalu kata malaikat apa, tuan-tuan dan puan? Sesungguhnya sudah siap dan sudah selesai tugas aku pada hari ini. Lalu malaikat kembali naik. Kenapa? Sudah selesai tugas malaikat. Tak ada soalan yang boleh ditanyakan. Asbab kerana syafaat surah Al-Mulk. Lalu sambungan daripada hadis kata Nabi SAW, lalu cahaya tadi akan datang di hadapan wajah si mati. Berkata cahaya Al-Mulk tadi, wahai si mati, sesungguhnya pada saat dan ketika mana kamu hidup atas dunia dulu, kamu selalu membaca aku,
Kamu selalu mengamalkan aku dalam kehidupan kamu pada setiap malam. Hari ini aku datang untuk memberi syafaat kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan. Syafaat yang kita dapat untuk membentengi kita daripada perkara-perkara yang menjadi azab kita di dalam kubur adalah salah satunya adalah bacaan surah Al-Mulk. Jadi, perbanyakkanlah kita daripada hari ini, kita banyak bacakan surah Al-Mulk pada setiap malam, tiap-tiap malam, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita jadikan hari ini kita baca, esok tak baca, minggu depan baru kita nak baca, teringat baru nak baca, jangan. Jadikanlah ia amalan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, perkara itulah mampu membentengi kita daripada azab siksa kubur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi menutup kuliah kita pada pagi ini, pada tengah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian. Marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk hari kematian kita. Seperti mana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 4 ciri orang bertakwa. Yang pertama, al-khawf minal jalil, takut pada Allah. Yang kedua, yakni wal amalu bitanzil, beramal seperti mana yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, redha dengan benda yang sedikit. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, al-isti'dadu fi yaumir ruhil, persiapkan hari kita untuk hari kematian kita. Mudah-mudahan persiapan kita Allah Subhanahu wa taala terima dan menjadi amal kebajikan kita yang dapat membantu kita di dalam kubur nanti, hatta sekalipun ketika mana kita berada di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Saya berhenti sampai sini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana